Salam sejahtera, saya Benny Desmond Petrus, nomor matriks 831214-125173002, kode pengajian MPU 3182, Pusat Pembelajaran OUN Kuching, tajuk Analisis Etika dan Peradaban, Pencemaran Sungai Kabul 2026. Air adalah sumber kehidupan, namun kehidupan itu boleh berubah apabila manusia mengabaikan etika. Persoalannya, adakah pembangunan benar-benar membawa kemajuan jika alam sekitar menjadi bangsa? Pembangunan ekonomi yang pesat banyak menyumbang kepada kemajuan negara dari segi perindustrian, peluang pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, pembangunan yang hanya mengejar keuntungan tanpa mengambil kira etika dan kelestarian alam sekitar boleh membawa kesan negatif pada masyarakat. Isu kontemporari yang menjadi fokus pembentangan ini ialah insiden pencemaran bau abnormal di Sungai Kabul Semenyi yang dikesan pada Februari 2026. Insiden ini kemudiannya menjadi sebagian daripada rentetan pencemaran yang turut menjejaskan sistem Sungai Semenyi pada Mei 2026. Siasatan oleh Lembaga Urus Air Selangor luas mendapati dua premis sekitar semula minyak dan sisa plastik di kawasan perindustrian Mahkota Baranang dipercayai menjadi puncak utama pencemaran tersebut. Premis berkenaan disyaki melepaskan sisa minyak dan efluen berwarna hitam ke dalam sistem perparitan sebelum mengalir ke Sungai Kabul. Keadaan ini menyebabkan bacaan threshold odor number TON meningkat sehingga paras 6 hingga 7 sekaligus mewujudkan risiko operasi loji rawatan LRE Sungai Semenyi dan LRE Bukit Tampoy. Keadaan ini menunjukkan bahwa kecuaian dalam menguruskan sisa industri bukan saja mencemarkan alam sekitar, malah boleh menjejaskan bekalan air bersih yang menjadi keperluan asas masyarakat. Dari perspektif etika dan peradaban, insiden pencemaran ini bukan sekadar berpunca daripada kelemahan dalam pengurusan sisa industri, tetapi turut menunjukkan kegagalan etika yang serius. Pembangunan ekonomi sepatutnya bergerak seiring dengan tanggung jawab terhadap alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila keuntungan menjadi keutamaan sehingga mengabaikan tanggung jawab tersebut, pembangunan yang dicapai tidak lagi mencerminkan nilai etika dan peradaban yang menjadi asas kepada sebuah negara yang mampan. Tindakan membuang sisa industri secara haram menunjukkan sikap yang lebih mementingkan keuntungan berbanding tanggung jawab terhadap masyarakat dan alam sekitar. Pihak yang terlibat dipercayai mengabaikan prosedur pelupusan sisa yang sepatutnya bagi mengurangkan kos operasi. Walaupun tindakan ini mungkin memberikan keuntungan pada syarikat dalam jangka pendek, kesannya terpaksa ditanggung oleh masyarakat melalui pencemaran sungai, gangguan bekalan air, dan risiko terhadap kesehatan awam. Keadaan ini jelas bertentangan dengan konsep etika dan peradaban acuan Malaysia yang menekankan integriti, amanah, tanggung jawab, serta kepentingan menjaga kesejahteraan bersama. Dalam sebuah masyarakat majmuk, setiap pihak mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pembangunan yang dijalankan tidak membawa kemudaratan kepada orang lain. Oleh itu, pembangunan ekonomi hanya boleh dianggap berjaya apabila ia dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mengambil kira kelestarian alam. Isu ini juga menunjukkan berlakunya ketidakadilan terhadap alam sekitar dan masyarakat. Pihak industri memperoleh keuntungan daripada aktiviti perniagaan mereka, tetapi kesan negatif seperti pencemaran air, gangguan bekalan air, dan risiko kesehatan terpaksa ditanggung oleh penduduk setempat. Keadaan ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan tidak dinikmati secara adil, manakala beban pencemaran pula dipindahkan kepada masyarakat yang tidak terlibat. Dari sudut etika, keadaan ini bercanggah dengan prinsip keadilan sosial yang menuntut setiap pihak bertanggung jawab terhadap kesan daripada tindakan mereka. Jika sikap seperti ini terus berlaku, masyarakat akan hilang keyakinan terhadap keupayaan pihak industri untuk menjalankan operasi secara bertanggung jawab. Keadaan ini juga boleh menjejaskan hubungan antara masyarakat, pihak industri, dan agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk melindungi kepentingan awam. Kesan pencemaran ini bukan saja dapat dilihat pada alam sekitar, malah turut memberi kesan kepada kesehatan dan kehidupan harian masyarakat. Gangguan terhadap sumber air bersih boleh menjejaskan aktiviti harian penduduk, operasi sekolah, perniagaan, serta perkhidmatan awam. Dalam keadaan yang lebih serius, pencemaran bahan kimia ini juga boleh meningkatkan masalah kesehatan, khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, dan individu yang mempunyai masalah kesehatan sedia ada. Sebagai seorang pendidik, saya melihat isu ini bukan sekadar isu alam sekitar, tapi juga isu yang melibatkan tanggung jawab kita terhadap generasi akan datang. Alam sekitar yang bersih merupakan asas kepada kehidupan yang sehat dan masyarakat yang harmoni. Jika pencemaran seperti ini terus berulang akibat sikap tidak bertanggung jawab, generasi muda akan mewarisi persekitaran yang semakin tercemar dan kualiti hidup mereka turut terjejas.
Jelaslah bahwa kemajuan semua negara tidak seharusnya diukur melalui pembangunan fisikal semata-mata. Sebaliknya, kemajuan sebenar ialah apabila pembangunan tersebut disertai dengan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan rasa hormat terhadap alam sekitar. Inilah yang menjadi teras kepada konsep etika dan peradaban acuan Malaysia dalam memastikan pembangunan negara dapat dinikmati secara mapan oleh semua lapisan masyarakat. Bagi memulihkan keharmonian alam sekitar dan mengelakkan kejadian seperti pencemaran Sungai Kabul serta Sungai Semenyih daripada berulang, penguatkuasaan prinsip matlamat pembangunan lestari Sustainable Development Goals (SDG) perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Kejayaan usaha ini tidak hanya bergantung kepada tindakan pihak berkuasa, malah memerlukan kerjasama pihak industri, institusi pendidikan, dan masyarakat. Apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, usaha memelihara alam sekitar akan menjadi lebih berkesan dan mampu menjamin kelestarian negara pada masa hadapan. SDG 12 menekankan kepentingan amalan pengeluaran dan pengurusan sisa yang bertanggung jawab. Dalam isu pencemaran Sungai Kabul, tindakan penguatkuasaan yang diambil oleh pihak berkuasa di bawah Seksyen 79 dalam kurungan 4 Enakmen Luas 1999 merupakan langkah yang wajar karena memberi mesej yang jelas bahwa pencemaran alam sekitar tidak boleh dipandang ringan. Hukuman seperti denda yang tinggi dan tindakan mahkamah mampu meningkatkan tahap pematuhan industri terhadap undang-undang yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, penguatkuasaan undang-undang saja tidak mencukupi jika tidak disertai dengan kesedaran dan integriti dalam kalangan pengusaha industri. Oleh itu, setiap syarikat perlu mengamalkan sistem pengurusan sisa yang lebih cepat serta memastikan setiap proses pelupusan dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan. Jika amalan ini dilaksanakan secara konsisten, risiko pencemaran dapat dikurangkan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pemeliharaan alam sekitar. Pencemaran sungai bukan sahaja menjejaskan alam sekitar, malah boleh memberi kesan kepada kesehatan fisikal dan kesejahteraan masyarakat. Oleh itu, penguatkuasaan SDG 3 perlu diperkukuhkan melalui kerjasama antara Jabatan Alam Sekitar JLS, Kementerian Kesehatan Malaysia KKM, luas dan pihak berkuasa tempatan bagi membangunkan sistem amaran awal serta pemantauan kualiti air yang berterusan. Penggunaan teknologi seperti sensor digital dan sistem pemantauan masa nyata dapat membantu memesan perubahan kualiti air dengan lebih cepat. Bila pencemaran dapat dikenal pasti pada peringkat awal, tindakan segera boleh diambil sebelum keadaan menjadi lebih serius. Langkah ini bukan saja melindungi kesehatan masyarakat, malah mengurangi risiko gangguan terhadap sekolah, premis perniagaan, dan aktiviti harian penduduk. Air bersih merupakan keperluan asas yang memberi kesan secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam insiden ini, pengaktifan skema jaminan air mentah SJAM berjaya membantu mengelakkan gangguan kumpulan air yang lebih besar apabila sumber air utama terjejas akibat pencemaran. Langkah ini menunjukkan bahwa perancangan yang sistematik mampu meningkatkan daya tahan sistem tekanan air negara ketika berhadapan dengan situasi kecemasan. Namun begitu, usaha memelihara sumber air tidak seharusnya hanya tertumpu kepada langkah selepas pencemaran berlaku. Pemantauan berkala, penyelenggaraan sungai, dan kawalan terhadap pelepasan sisa industri perlu diperkukuhkan supaya pencemaran dapat dicegah lebih awal. Pendekatan ini selaras dengan matlamat SDG 6 yang menekankan pengurusan sumber air secara mampan demi kepentingan generasi masa kini dan masa akan datang. Kelestarian alam sekitar tidak dapat dicapai jika hanya bergantung pada tindakan kerajaan semata-mata. Sebaliknya, ia memerlukan kerjasama yang berterusan antara pihak berkuasa industri, institusi pendidikan, dan masyarakat. SDG 17 menekankan kepentingan kerjasama strategik bagi memastikan setiap pihak memainkan peran dalam memelihara alam sekitar. Sebagai seorang pendidik, saya percaya sekolah merupakan tempat terbaik untuk membentuk kesadaran terhadap kepentingan menjaga alam sekitar sejak usia muda. Guru boleh menerapkan nilai tanggung jawab, integriti, dan cinta akan alam sekitar melalui aktiviti pembelajaran, proyek pelestarian, serta program pendidikan alam sekitar. Dalam masa yang sama, masyarakat setempat juga boleh menjadi alat strategik pada pihak berkuasa dengan melaporkan sembarang aktiviti mencurigakan yang berpotensi menyebabkan pencemaran sungai. Apabila semua pihak saling bekerja sama, risiko pencemaran dapat dikurangkan dan usaha memelihara alam sekitar akan menjadi lebih berkesan. Insiden pencemaran Sungai Kabul dan Sungai Semenyih membuktikan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak berasaskan etika boleh membawa kesan yang besar terhadap alam sekitar, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif etika dan peradaban acuan Malaysia, setiap bentuk pembangunan perlu disertai dengan nilai integriti, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap alam sekitar supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh semua tanpa menjejaskan generasi yang akan datang. Penguatkuasaan prinsip matlamat pembangunan lestari SDG juga mampu menjadi asas penting dalam menangani isu ini sekiranya dilaksanakan secara konsisten oleh kerajaan, pihak industri, dan masyarakat. Pada masa yang sama, kesadaran sivik serta penghayatan nilai etika perlu dipupuk secara berterusan agar setiap individu memahami bahwa menjaga alam sekitar bukan sekadar memenuhi tanggung jawab
kepada undang-undang, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan negara. Melalui usaha yang bersepadu, kelestarian alam sekitar dapat dipelihara dan Malaysia mampu meneruskan pembangunan secara mampan demi kesejahteraan generasi masa depan.